السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دار يا رب العالمين. Sambungan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih lagi dalam bab beriman, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada halaman muka surat 106. Yang ke-12 di tengah itu tuan-tuan. Nombor 12, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Ta'ala hendaklah mengiktikadkan, meyakini dengan sesungguh-sungguhnya di dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya ataupun menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang perlu diyakini bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dosa adalah perkara balasan daripada mereka yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Sama ada tidak beriman kepada Allah Ta'ala ataupun meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun melakukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka berhasillah dosa. Dan dosa ini, ulama akidah menyatakan bahawa perkara dosa yang dilakukan oleh manusia ada yang diampunkan oleh Allah Ta'ala dan ada yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang diampunkan oleh Allah Ta'ala terlalu banyak, sehingga kan dosa-dosa besar pun boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Namun ada satu sahaja dosa yang tidak mungkin, yang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, iaitulah dosa menyengutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini adalah suatu perkara kesalahan yang tidak dapat diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak diampunkan kesalahan dosa tersebut. Pastikan kita tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang lain boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala, tapi dengan syarat hendaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jika sekiranya dia buat dosa, dia tak istighfar, tak minta ampun, tak bertaubat, pun tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mana mungkin orang yang buat dosa, dia buat kesalahan dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia kata Allah Ta'ala ampun, kerana Allah Ta'ala Maha Penyayang. Memang Allah Ta'ala Maha Penyayang,
Tetapi bila dia tidak istighfar, dia tidak minta ampun, dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka di sana tidak ada pengampunan di sisi Allah Ta'ala. Ini perlu faham. Jangan ambil mudah dalam perkara dosa. Di antara syarat-syarat taubat yang perlu diperhatikan, yang perlu kita jaga sama-sama tuan-tuan, yang disebutkan oleh ulama, untuk dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dia ada syarat. Ada 3 syarat taubat yang diterima, yang diampunkan oleh Allah Ta'ala, hendaklah disempurnakan. Yang pertama, syarat taubat adalah meninggalkan apa yang telah dilakukan, perkara salah, perkara dosa, derhaka kepada Allah Ta'ala yang dia buat sebelum itu, hendaklah ditinggalkan. Hendaklah ditinggalkan. Jangan buat lagi. Tinggal, sudah. Jangan diulang kesalahan yang sama. Sekiranya dia berkata, saya taubat, saya dah minta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi masih lagi melakukan dosa kesalahan yang sama, maka sebenarnya seorang itu tidak bertaubat, dan dosa dia tetap tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Syarat pertama, selepas dia meninggalkan kesalahan dosa, dia derhaka kepada Allah, syarat kedua pula, hendaklah dia menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Menyesal ni apa tuan-tuan? Menyesal ni adalah mengaku. Menyesal ni benda yang ada di dalam hati. Aku betul-betul menyesal lah apa yang aku buat selama ni. Macam manalah boleh jadi salah sangat. Orang menyesal ni dia datang daripada hati. Begitu juga nak tinggalkan kesalahan dosa tadi, dia mesti daripada hati juga. Ini semua perlu kekuatan tuan-tuan. Nak meninggalkan dosa dia perlu kuat. Hati itu, jiwa, perasaan itu perlu kuat untuk meninggalkan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, hendaklah menyesal. Menyesal ni adalah menunjukkan suatu kesedaran. Menyesal ni adalah menunjukkan satu keinsafan. Kesedaran, keinsafan bahawa dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah, dan dia sedar, dan dia mengakui, dan dia tidak akan mengulangi lagi. Ada orang dia sedar, ada orang dia insaf, tapi tuan-tuan, dia masih tidak menyesal. Dia tahu yang dia buat tu salah, dia tahu yang dia buat tu dosa. Engkau ni menyesal ke tak menyesal? Tak tahulah, dia kata. Rasa macam nak buat lagi, dia kata. Tak, itu tak taubat tu. Rasa nak buat lagi, ada rasa. Macam mana dia katakan menyesal? Tak boleh. Itu tak jadi taubat. Syarat taubat dia tidak lengkap. Jadi menyesal ni dia kena sedar, dia kena insaf. Ramai orang yang tahu tuan-tuan, dia buat dosa, dia buat salah, masalahnya tidak menyesal. Bila tak menyesal, susah dia nak meninggalkan kesalahan dosa yang dia lakukan. Jadi menyesal ni penting. Dia insaf, dia sedar, dia tahu, dan dia kuat untuk meninggalkan kesalahannya. Memang aku menyesal betul lah, lepas ni memang aku takkan buat lagi. Tu dah kuat lah tu. Dia kalau dia dah menyesal, dia kuat untuk meninggalkan. Tapi kalau dia separuh menyesal ataupun tak menyesal langsung, itu tidak ada ciri-ciri orang yang bertaubat. Tak cukup dengan meninggalkan, tak cukup dengan menyesal, kena ada satu lagi tuan-tuan. Dia tak kuat tu. Kalau sekadar menyesal, kalau sekadar meninggalkan, tapi dia tidak ada keazaman. Keazaman yang kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, meninggalkan larangan, dosa, kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Itu perlu keazaman. Keazaman ni adalah kekuatan jiwa, kekuatan kemahuan. Nak jadi baik, kena kuat kemahuan. Apa-apa pun, nak jadi jahat pun kena kuat kemahuan. Begitu juga nak jadi baik.
azam nak jadi baik. Aku berazam lepas ni aku nak jadi baik. Aku takkan tinggal semayang. Aku takkan takkan tinggal kuliah. Datang masjid, datang Jumaat, datang kuliah. Ini keazaman yang sungguh-sungguh. Menunjukkan kesungguhan, kekuatan, keikhlasan, kerajinan. Itu keazaman. Azam ni adalah bukti. Dia mesti dibuktikan dengan pengamalan. Ini 3 syarat untuk seorang bertaubat daripada dosa dia. Apa dosa pun Allah Ta'ala boleh ampun, syarat taubat dia cukup syarat. Berazam, dia menyesal, dan dia meninggalkan dosa kesalahan yang telah dilakukan. Apa pun dosa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116 yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang menyengutukan Allah Ta'ala, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, yang mengada-ngadakan Tuhan selain daripada Allah, mengada-ngadakan agama, mengada-ngadakan undang-undang apa-apa pun lah yang Allah Ta'ala telah tetapkan, dia adakan, dia buat yang lain. Maka ini syirik. Syirik ini luas, tuan-tuan. Syirik ini luas. Bukan setakat dia menyembah Allah Ta'ala sahaja. Mengambil hak-hak Allah Ta'ala juga termasuk syirik. Menghina Allah Ta'ala juga termasuk syirik. Banyak sangat syirik. Kena jaga benda syirik. Jadi dia ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak akan ampunkan bila termasuk dalam perkara syirik. Dosa lain Allah Ta'ala boleh ampunkan. Syarat taubat. Macam hari tu ada soalan. Minum arak, dosa besar. Dia taubat, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Berzina, berjudi, apa lagi lah, bunuh orang, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Bunuh orang ni tuan-tuan, kita belajar kitab Riyadhus Salihin, belum sampai lagi. Nanti jumpa bab taubat. Malam ni kena cerita bunuh orang. Salahnya bunuh orang. Dalam bab taubat ada seorang hamba Allah Ta'ala, lakilah. Dia ni telah membunuh 99 nyawa, 99 orang punya nyawa. Ada orang Batam Melaka bunuh orang sampai 99. Angkat tangan. Tak ada. Betul-betul jahat. Ini gangster pun tak buat macam ini, tuan-tuan. Dia siap kira tu. 1, 10, 20, 90, 99. Ini dalam hadis, tuan-tuan. Ini bukan cakap cerita-cerita surat khabar, cerita internet, Facebook. Bukan, dalam hadis. Bila dia dah bunuh 99 nyawa, dia rasa nak bertaubat. Ini contoh taubat. Kadang-kadang ada orang ni kita ceramah cakap dia susah ramai susah. Kita cerita. Jadi Nabi bawa cerita taubat. Dia rasa nak taubat, nak berhenti daripada bunuh orang ni. Bayang tuan-tuan, bunuh 99 orang ni bukan senang. Kalau dia tak kuat, kalau dia tak minat, kalau dia takkan buat, tuan-tuan. Kita nak bunuh seorang pun tak gamak. Sampai 99 orang. Dia nak taubat bila dah bunuh terlalu ramai orang ni. Dia kata, tinggal 1 je lagi cukup genap 100. Teruk, jangan, jahat aku ni. Dia nak taubat. Akhirnya dia tanya orang macam mana dia nak bertaubat. Ada tak orang yang boleh tunjuk dekat dia, orang yang boleh ajar dia? Orang kata pergi jumpa ada syekh. Ada syekh, ada tok guru tu, pergi jumpa dia. Dia pun pergilah jumpa. Yang orang kata tu dia pergi jumpa. Bila dia pergi jumpa, dia kata, Syekh, saya nak tanya sikit boleh? Minta petunjuk, minta ajar saya. Apa dia masalah? Saya ni nak bertaubat. Saya banyak buat salah, buat dosa. Apa dosa awak?
Boleh tak saya ni bertaubat? Tuhan ampunkan saya tak? Apa yang awak buat? Saya telah membunuh 99 nyawa orang, saya dah bunuh. Terdiam Syekh tu. Ramai sangat ni. Dosa awak ni terlalu besar ni. Kalau awak nak taubat pun susahlah kalau macam ni. 99 seorang lagi cukup 100. Habis macam mana Syekh? Saya tak boleh taubat lah. Dosa saya ni Tuhan takkan ampun. Nampak berat lah macam tu. Betul Syekh, tak boleh nak ampun. Ayah cakap lah tu memang susah ni. Dia pun ambil pedang, dia libas cukup 100. Senang. Genap je lah. Betul hadis tuan-tuan, jangan suka-suka. Dia libas dia cukup 100 genap. Penat aku cari orang nak belajar. Kan? Ni harapan ada. Langsung tak ada harapan dah tuan-tuan. Ni langsung tak ada harapan. Cukup 100 dia kata, tak ada harapan bagi genap 100, senang. Jangan main-main dengan harapan tuan-tuan. Kalau ada harapan tak apa. Ni cakap betul ni, bukan nak sindi-sindi anjing, bukan. Apa suka-suka tuan-tuan. Kalau betul tak apa. Ni jangan harapan, tinggal harapan. Hancur tuan-tuan. Ni yang jadi ni. 99 tak ada harapan, dia kata tak boleh. Cukup genap. Senang dia kata. Dah, daripada masuk neraka dia kata, alang kepalang, biar mandi biar basah. Kan? Allahu Akbar tuan-tuan, dah cukup 100. Manusia masalah banyak tuan-tuan. Masalah manusia ni banyak. Paling masalah orang jadi pemimpin yang dia tak layak jadi pemimpin. Itu paling masalah. Tapi masalah manusia ni boleh selesai kalau kemahuan dia nak bertaubat itu kuat. Dia boleh selesai tuan-tuan. Rupanya yang dia kata tak ada harapan, yang dia dah bunuh 100 orang ni tuan-tuan, dalam hati kecil dia, rohani dia tu masih lagi ada kekuatan dia nak bertaubat. Dia cari lagi tuan-tuan. Siapa boleh hajar dia ni nak taubat? Dia nak taubat juga. Dia kata biar 1000 pun, berapa 100 pun nak taubat juga. Akhirnya dia tanya orang, tanya mana yang ada tok syekh, ada tok guru yang dia ni boleh taubat. Orang pun bagi tahulah ada satu tempat ni, kamu pergi ke dia. Pergi. Mudah-mudahan kamu bolehlah dapat apa yang kamu cari, yang kamu hajatkan itu. Dia pergilah dekat tok syekh tu. Bila dia jumpa, tanya macam tadi, Syekh, saya nak tanya boleh? Saya ni ada hajat besar ni, dosa saya banyak salah. Apa kesalahan awak? Baru tadi saya semalam ke tadi ke? Ni bukan minggu depan ni, baru tadi. Minggu depan lambat lagi tuan-tuan. Tak hidup, entah tidak kita ni dengan minggu depan ni. Ni, dia kata baru tadi dah genap 100 orang dia bunuh. Cukup 100 nyawa. Macam mana Syekh? Saya nak taubat, ada harapan ke tak ada harapan? Boleh ke tak boleh? Yang Syekh ni bukanlah dia takut. Dia kata boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Kalau yang tadi langsung tak boleh, langsung tak ada harapan. Yang ni boleh. Memang ada harapan. Dan memang bukan sekadar harapan, memang betul-betul. Tapi ada syarat. Ada syarat yang awak kena penuh lengkap, boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dia yang nak bertaubat ni menyebabkan timbul rasa suatu keseronokan, kekuatan, kegembiraan yang amat sangat tuan-tuan. Betul Syekh, boleh? Boleh. Ada syarat. Apa syarat? Cakap je. Apa syarat saya akan buat. Orang kalau nak tuan-tuan, nak baik pun dia buat, nak jahat pun dia buat. Masalah tak nak. Tak nak ni susah. Susah lah. Susah kalau tak nak syurga. Susah kalau dia nak neraka ni susah. Orang nak yang jahat ni susah. Jadi dia nak jadi baik. Apa syarat dia Syekh? Syarat dia adalah awak kena tinggalkan kampung yang lama awak duduk dulu. Awak kena pergi tempat sekian, kampung sekian, orang sekian. Awak tak boleh duduk dekat tempat lama. Kalau dekat kampung lama, tempat lama ni, awak duduk lagi, memang takkan berubah lah. Memang tak jadilah. Memang tu perangai tu, membunuh tu memang tak boleh berhenti punya.
kena pergi tempat baru, kena jumpa orang baru, kena pergi tempat baru, kena kahwin baru. Kalau gitulah gamaknya. Contohlah, maknanya nak berubah ni dia kena. Dia kena tinggalkan amalan-amalan yang lama. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Jadi bila dah dicakap begitu, walaupun berat, walaupun susah, tetapi kekuatan itu tuan-tuan, keazaman, menyesal, dia dah ada menyesal dan dia ada keazaman. Bayang tuan-tuan, bunuh 100 orang ni bukan senang. Nak bertaubat, nak berhenti. Tapi dia ada keazaman. Dan bukti dia meninggalkan kejahatan dosa tu adalah dia ikut apa yang Syekh tu cakap. Dia tinggalkan kampung dia, dia pergi yang tempat diberitahu, yang disebutkan itu. Ini dalam hadis. Dalam perjalanan tuan-tuan, baru dia nak bergerak tu, tak sampai separuh pun dalam hadis. Nanti kita jumpalah. Belum sampai separuh jalan lagi pun, takdir Allah Ta'ala telah mendahului kehendak dia itu. Allah Ta'ala telah perintah kepada malaikat maut ambil nyawa dia. Dia dimatikan oleh Allah Ta'ala sebelum dia sampai ke tempat baru yang dia nak pergi je. Sebab tu PRU ni tak penting tuan-tuan. Yang penting taubat. Yang penting kita nak mati. Jangan jumpa PRU, lepas tu kita mati buat salah dosa. Ini paling malang. Taubat dulu tuan-tuan. Jadi nak PRU ni kita taubat dulu. Dalam seminggu ni kita taubat dulu. Istikharah, taubat, minta hidayah Allah Ta'ala. Biar kita ni berubah kerajaan, berubah pemimpin, berubah keadaan yang lebih baik. Kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat, untuk berubah. Banyak kali tuan-tuan. Bila-bila boleh taubat, bila-bila boleh berubah. Nak PRU ni 5 tahun sekali. Tunggu 19 hari bulan. Tak payah. Nak taubat bila-bila, balik boleh taubat. Allah Ta'ala dah ambil dulu dia tuan sebelum dia sampai. Cerita tak habis lagi ni. Bila begitu tuan-tuan, dua malaikat, satu malaikat rahman, satu malaikat azab, datang berebut kepada jenazah hamba Allah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jadi macam ni, bagus. Syukur saya datang Batang Melaka, tuan-tuan dapat. Mati jadi macam gini tuan-tuan. Malaikat rahman, malaikat azab berebut. Kata malaikat azab, ni aku punya. Kau jangan kacau, jangan usik. Dia ni apa pun tak buat. Bunuh orang 100 orang. Aku punya. Kau jangan ambil usik. Kata malaikat rahmat. Siapa cakap? Malaikat bergaduh, rebut jenazah dia tuan-tuan. Aku dah cakap, kata malaikat azab. Dia nak jadi orang baik. Dia nak bertaubat. Dia walaupun dah bunuh 100 orang, tetapi keazaman dia kuat. Kau tengok, dia keluar kampung dia. Dia nak pergi tempat yang baru. Dia orang yang baik. Dia nak jadi baik. Tak, belum. Kita ke orang Melaka biasa kan. Kita ni keras. Berkeras, bertegas. Lagi keras malaikat. Malaikat azab kata dia punya, dia nak azab. Malaikat rahmat kata aku punya. Aku nak bagi dia nikmat. Aku nak masukkan dia dalam syurga. Dia nak bertaubat kan. Kau sendiri tengok malaikat. Jangan mudah-mudah nak azab orang. Yang Allah Ta'ala bagi dia petunjuk dia nak berubah. Tak ada. Akhirnya tak selesai tuan-tuan. Malaikat azab pun tak boleh ambil, malaikat rahmat pun tak boleh ambil. Ini punya nasib hamba Allah Ta'ala. Takkanlah kita jahat macam gini tuan-tuan. Kita lebih baik daripada dia. Dia yang sebegini ni boleh bertaubat, boleh nak jadi baik tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala kan maha mengetahui. Nak selesai macam mana, Allah Ta'ala utus seorang malaikat berupa manusia. Rupanya malaikat, sama-sama malaikat ni, dia tak boleh selesai. Dia baik, dia memang taat, dia memang bagus, tapi dia tak boleh selesai kalau dia bergaduh. Jangan kita PRU pun bergaduh tak boleh selesai. Ni sebelum PRU kita ada kuliah bagi nak selesai. Boleh jadi kita tak tahu tuan-tuan. Malaikat dengan malaikat tak boleh selesai. Allah Ta'ala utus seorang lagi malaikat berupa manusia.
Kenapa? Kerana manusia ni dia ada akal, dia ada ilmu, dia ada kebijaksanaan berbanding dengan malaikat. Malaikat ni kalau dia kata malaikat ni kalau dia kata azab, dia azab. Kalau dia kata dia rahmat, dia rahmat. Dia tak ada campur-campur, tak ada tolak, dia tak ada. Tak ada. Yang adanya timbang tara, yang adanya lebih kurang, yang adanya keadilan adalah manusia. Itu kelebihan manusia. Allah Ta'ala utus orang malaikat berupa manusia. Kan? Pergilah, lalu kat situ, kononnya lalu kat situ lah. Sebenarnya memang gitu, Allah Ta'ala utus dah. Bila malaikat tu lalu, dua malaikat ni panggil, Syekh, Tuan, boleh tolong kami ada masalah. Masalah apa? Ni, si mati ni tak selesai ni, kami tak tahu nak buat macam mana. Kata malaikat rahmat dia punya, kata malaikat azab dia punya. Faham tuan-tuan? Faham ni biar you selesai. Faham ni kita dapat pemimpin yang baik, insya-Allah. Saya yakin dengan hadis Nabi ni. Saya datang kuliah ni, kalau tak yakin tak datang tuan-tuan. Kalau saya malas, tak sungguh, saya tak datang. Kita yakin dengan Allah Ta'ala. Kita yakin dengan Islam. Manusia tak boleh bagi kebaikan, Allah Ta'ala boleh bagi. Kalau kita datang rumah Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala tak boleh tolong kita? Macam itu punya. Apa kata malaikat yang jadi hakim ni, yang berupa manusia? Senang je dia kata. Apa susah-susah? Oh, senang pula. Punya benda susah-susah ni sebenarnya senang. Ada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Macam mana, Syekh? Dia kata senang. Ukur lah, apa lagi ukur? Oh, dia aja ukur pula. Tak, kalau malaikat tak tahu ukur kan, rupanya kena bagi tahu ukur. Ukur dia ni, si mati ni, dengan tempat dia nak pergi, dengan tempat dia daripada dia datang. Mana yang paling dekat? Itu dia jadi kira gitulah. Kalau dia dekat dengan tempat dia nak pergi, kira dia orang baik lah. Kalau dia tempat dekat daripada dia nak datang, dia kira belum baik lah. Macam gitu. Kata hakim yang diminta rujukan, minta panduan pedoman pada dia. Senang je, suruh je tuan-tuan. Allah setakat suruh pun payah sangat nak selesai. Ukur mana yang dekat, itulah kira keputusan di tempat dia nak pergi. Dalam hadis menyatakan, bila nak ukur tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan bumi yang tempat jenazah tu, mati tu, gerak pergi tempat yang dekat. Kan si mati pun hamba Allah, bumi itu pun hamba Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala perintah bumi itu gerak pergi tempat nak dekat. Tempat yang dia nak pergi taubat tu, tempat yang baik, gerak. Bumi ni takkan lawan Allah Ta'ala. Bukan macam kita. Kita ni kerah hati, kerah kepala, macam-macam keras. Bumi ni baik tuan-tuan. Allah Ta'ala perintah dia gerak macam tu. Bila ukur, memang dekatlah ke sana. Dekat ke sana tuan-tuan. Itu satu riwayat. Lalu dia disambar oleh malaikat rahmat, bawa dia terus melepas malaikat azab. Malaikat azab ni sebenarnya dia tak ada apa-apa bahagian kalau kita nak kebaikan tuan-tuan, kalau kita nak bertaubat. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa satu, bumi digerakkan. Yang kedua, dikatakan dalam riwayat yang lain bahawa jenazah ni Allah Ta'ala bila diukur tu, sebenarnya dia tadi memang tak sampai separuh jalan pun. Tapi bila diukur oleh malaikat azab dan malaikat rahmat tadi, dia dekat kepada tempat baik dia nak pergi itu hanyalah sejengkal saja tuan-tuan. Lebih daripada bila ukur tu. Kan macam kita mengundi kan ada lebih satu undi. Jangan main-main satu undi tuan-tuan. Kenapa suka ni? Ini betul. Satu undi itu maknanya betul tuan-tuan. Itu punca boleh masuk syurga. Jangan main-main dengan undi gitu. Orang ngajar pilihan raya pula malam ni. Kalau saya salah cakap tuan-tuan. Ni, bila ukur tuan-tuan, lebih sejengkal. Mana orang kata lebih satu lebih sikit je lebih. Dia ke tempat yang baik daripada tempat yang jahat. Lalu disambar oleh malaikat rahmat. Disambar oleh malaikat rahmat, melepas malaikat azab. Lebih yang sedikit tuan-tuan,
Jangan main-main walaupun kebaikan yang sedikit, walaupun kebenaran yang sedikit. Itulah peluang kita masuk syurga, tuan-tuan. Ada riwayat ketiga mengatakan bahawa takdir Allah Ta'ala, mayat ini tegak. Daripada dia baring tadi, dah mati, dia tegak. Ni kita ulang nanti kuliah dalam kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah lah kita jumpa lepas PRU nanti. Bab taubat, jauh lagi tu. Ikhlas pun tak habis lagi, niat. Mayat tu dalam riwayat ketiga tegak. Bila tegak, tuan-tuan, tiba-tiba malaikat mayat itu, jenazah itu tegak dan dia condong saja, tuan-tuan, ke tempat yang baik. Dia punya dada dikatakan, ataupun macam orang lumba lari lah, tuan-tuan. Kan lumba lari tu, dekat garisan penamat tu, dia sama tu. Nak kira menang, siapa yang menang? Siapa yang sentuh tali dulu, betul? Kena kepala dia ke, kena dada dia ke, siapa yang sentuh dulu? Itu sikit sangat, tuan-tuan tu. Begitulah dikatakan mayat ni. Dia tu tiba-tiba dia condong ke tempat yang baik. Condong ke tempat yang baik. Dalam keadaan jenazah dia tegak, condong ke tempat yang baik. Lalu disambar oleh malaikat rahmat. Apa masalah kita tak boleh bertaubat? Apa masalah kita tak boleh masuk syurga? Tak ada masalah. Ada, tuan-tuan. Ini bukti betapa rahmatnya Allah Ta'ala. Betapa kesungguhan, penyesalan dan keazaman itu penting. Marilah kita berazam. Kita menyesal dan kita sungguh-sungguh sebagai rakyat. Kerana pemimpin ni datang daripada rakyat. Kalau kita baik, kalau kita beriman, kita taat kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan kurniakan pemimpin yang baik, yang beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, tuan-tuan, ini contoh, senang faham. Siapa tak faham angkat tangan? Ini bukan saya cerita, tuan-tuan, ini dalam hadis. Dalam hadis. Jadi taubat ini lain. Mana bunuh orang, terlalu ramai bunuh, boleh, dia boleh bertaubat. Yang tak boleh apa? Syirik. Syirik menyekutukan Allah Ta'ala, tak boleh. Sebab itu jangan main-main dengan syirik ini. Apatah lagi pemimpin yang mensyirik, menyekutukan oleh Allah Ta'ala. Memang dia kufur, mana layak dia jadi pemimpin. Memang dia derhaka kepada Allah, tak beriman, tak boleh jadi pemimpin. Jangan sekali-kali kita melantik orang-orang tak beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah, yang melakukan syirik, tak boleh jadi pemimpin. Tak layak. Kiranya kita melantik, memilih orang yang kufur, maka kita mengikut kekufuran. Kita memilih melantik yang syirik, kita mengikut kesyirikan. Sebab itu pastikan apa-apa pun dalam kehidupan kita ini adalah balik kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala boleh ampunkan apa-apa dosa pun melainkan syirik sahaja. Itu memang Tuhan tak ampun. Sebab apa? Sebab syirik ni mengambil hak Allah Ta'ala. Cakap macam itulah, kan? Macam kita ni baik, orang ambil tanah kita bagi, orang ambil apa kita bagi. Allah Ta'ala dia tak akan bagi. Ambillah benda-benda yang lain, tapi jangan ambil hak ketuhanan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Apa-apa yang berkaitan dengan kepunyaan hak milik Allah Ta'ala, maka itu hukumnya adalah syirik, tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukumnya. Ini Tuhan cakap. Syirik sahaja, menyekutukan Allah Ta'ala yang tidak diampun. Yang lain Allah Ta'ala boleh ampun. Ikutlah peraturan dia, SOP syarat dia. Kita dah beritahu dah. Kita dah beritahu. Mana lagi senang, tuan-tuan, kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala ke kita nak minta maaf dengan manusia? Nanti kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, nak minta maaf dengan manusia 3, kena tambah lagi 1, +1 lagi, tuan-tuan. Nak minta maaf dengan manusia kalau kita ada salah dengan dia, kita kena menyesal,
kita kena berhenti, dan kita kena berazam tak buat lagi benda jahat. Dan yang keempat adalah kita kena kembalikan, bukan minta maaf. Kalau kita ada barang rosak, kalau kita ada barang ambil, pulangkan balik. Kalau ada apa, ganti balik. Bukan main salam kosong-kosong tu, tak ada. Apa yang kita lakukan kesalahan, apa yang kita rugikan dia, maka kenalah digantikan kerugian dia. Apa yang kita buat zalim, ingat pemimpin yang zalim, pemimpin ni kalau dia buat salah, dia kena minta maaf dengan semua rakyat dia. Jangan main. Dah, tuan-tuan, kalau kita salah dengan seorang, kita kena minta maaf dengan seorang. Kalau dia pemimpin buat jahat, buat salah dengan rakyat, ni berebut nak jadi pemimpin, berebut nak jadi menteri. Adakah dia melaksanakan amanah tanggungjawab? Adakah dia melaksanakan keadilan ataupun kezaliman? Kalau dia buat benda zalim, dia kena minta maaf. Jangan main-main tuan-tuan dengan amanah, dengan tanggungjawab, dengan agama Allah Ta'ala. Jadi dia tambah satu lagi. Tak cukup dengan kita menyesal, tak cukup dengan berhenti berazam, kena ganti balik. Apa? Main-main tuan-tuan. Kalau kita curi ke, kalau kita ambil ke, kalau kita yang kerugian tu kena pulangkan balik. Baru dia maafkan. Sebab itu masalah hari ni. Kenapa orang tak maafkan? Kerana kerugian dia tidak digantikan semula. Siapa nak maaf tuan-tuan? Dan memang pun dalam Islam memang takkan dia maaf. Saya dah minta maaf, dia tak maaf. Ya memang, siapa nak maaf? Kau dah ambil duit 1,000, sesin pun tak bayar. Ambil 1,000 bayar RM10. Siapa nak maaf? Dia ambil 1,000, dia kena pulangkan 1,000. Kalau dia pulangkan 100, ada 900 lagi dia berhutang dengan yang dia buat. Ini agama Islam tuan-tuan. Masalah orang kita ni, dia faham agama akal dia. Dah minta maaf dia kata, tapi dia tak maafkan. Memanglah. Apa yang awak dah ganti, apa masalah, kena selesaikan semula. Jangan main-main dengan minta maaf tuan-tuan. Kita nak mudah-mudah orang maafkan kita tanpa kita selesaikan apa yang salah kita telah buat. Itu dalam Islam kan hukum membunuh tu, dia termasuk dalam hukum hudud. Kita ada hudud, kita ada ta'zir. Ada yang dia balas, dia boleh balas. Ada yang dia ada yang dia boleh balas, ada yang dia boleh dimaafkan. Dia tak payah nak balas. Kalau contoh bunuh, ada kalau tumbuk, kita balas dengan tumbuk, tikam balas dengan tikam. Ada yang dia maafkan, selesai. Tak apa, saya dah maafkan, saya tak nak balas. Selesailah, itu paling baik. Tapi kalau dia balas, dia boleh balas. Itu hak dia. Kita tumbuk dia, dia nak selesai boleh maafkan, tapi saya balas tumbuk. Itu hak dia. Kalau kita ambil 1,000, kita nak minta maaf, dia kata senang je, awak pulangkan balik 1,000, settle. Kena pulang balik 1,000. Kalau tak pulang, hutang. Ini yang tak faham ni. Masalah manusia ni, dia buat jahat pandai, nak pulangkan balik, nak mengadil. Kita kena adil tuan-tuan dengan diri kita dan dengan orang lain. Kalau kita tak suka orang buat jahat pada kita, jahat pada orang lain, kita tak boleh. Macam mana kita ambil hak orang lain? Ini masalah manusia. Sebab itu kalau bunuh, keluarga si mati. Sebab orang dah mati tuan-tuan, dia tak boleh maafkan kita. Orang dah mati, takkan dia nak maafkan kita? Dalam Islam, keluarga si mati ada hak untuk memaafkan orang yang membunuh. Banyak kes, kalau kita tengok yang tahfiz dulu, yang budak asrama, dalam Islam nak memaafkan si pembunuh, si mati dah tak boleh lagi dah. Ingat, itu hak si mati tuan-tuan. Dalam Islam, orang yang mati, yang kena bunuh, dia akan tuntut nyawa dia di hari akhirat kelak. Itu nyawa dia tuan-tuan, bukan nyawa kita. Yang bunuh dengan sengaja, yang bunuh dengan zalim, dia akan tuntut, itu hak dia. Tapi dalam Islam, keluarga dia boleh menggantikan si mati. Kalau sekiranya ahli keluarga dia maafkan, dia tidak akan dibalas dengan hukuman mati. Sebab si mati dah mati dah. Tapi kalau si keluarga si mati tidak memaafkan, kami minta maaf, itulah tak dia benar, maka si pembunuh dengan sengaja dia akan dihukum balas dengan sama juga. Mati kena mati.
Itu hukum Islam. Walaupun keluarga si mati telah memaafkan, si pembunuh itu tetap juga dia kena membayar diat. Dah maaf, memang dah selesai, tapi kena bayar ganti rugi. Dia panggil diat. Berapa? 100 ekor unta. Seekor unta berapa ribu? Lebih 10,000 tuan-tuan. Satu ekor unta lebih 10,000. 10,000 pun ada. Katalah 10,000. Kalau 100, itu nilai nyawa ganti rugi bagi seseorang yang membunuh dan dimaafkan oleh keluarga si mati. Baru taubat tuan-tuan. Kalau tidak, tak boleh. Tak jadi taubat. Jangan main-main taubat. Orang kita ni taubat nak senang, minta maaf senang je. Dah saya minta maaf. Kosong-kosong. Kosong-kosong apa? Memanglah dia dah kena kosong, yang kita apa? Tak boleh. Ulang balik. Dalam Islam hak masing-masing semua sama. Itu keadilan Islam. Jadi tuan-tuan, ini masalah kita hari ini. Apapunlah, daripada atas sampai bawah, keadilan itu adalah bergantung kepada hak manusia itu. Kita bagi hak orang itu adil. Kita ambil hak orang itu adalah zalim. Pulangkan semula. Bukan senang tuan-tuan. Mengambil itu mudah. Jadi sebab itu ada syarat-syarat, peraturan-peraturan untuk taubat, untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa jua pun, ingat hujung ayat ni Allah Ta'ala ulang balik. Siapa yang mensyirikkan Allah, mengambil hak-hak Allah, melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Memang sungguh-sungguh dia sesat, terlalu jauh dia sesat. Ada sebab itu tuan-tuan, pertamanya dalam perkara ke-12 ini, orang beriman kepada Allah Ta'ala melibatkan dosa adalah wajib bertaubat. Itu orang yang berdosa, buat salah dengan manusia, kena minta maaf. Dengan Allah Ta'ala, wajib bertaubat. Dan dosa yang boleh bertaubat, boleh minta maaf ni adalah selain daripada syirik. Syirik tak ada maaf. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala pun ada benda yang Tuhan tak maafkan. Apa masalah kalau kita orang tak nak maafkan? Faham tuan-tuan? Kau tak boleh, aku dah minta maaf, kau kena maafkan. Siapa suruh buat salah? Jangan kita nak paksa orang maafkan kita. Kalau kita sengaja buat salah, siapa nak maafkan tuan-tuan? Jangan main-main dengan kesalahan. Tiba-tiba orang tak nak maafkan, kita marah pula. Dia gaduh pula, disalahkan orang tak nak maaf. Siapa yang buat salah? Sebab tu dalam Islam, siapa yang buat salah kena tanggung. Jangan nak salahkan orang lain. Orang lain nak kena maafkan dia, orang lain nak kena apa, sendiri buat, tanggung. Jangan main-main dengan salah, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main kita buat zalim. Ini masalah hari ini. Islam dah mengajar kepada kita tentang bagaimana keadilan, peraturan, kebaikan sebenarnya macam mana. Tapi masalah hari ini tuan-tuan begitulah. Seterusnya, benda yang paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala adalah syirik. Jadi kita ni sesama manusia, memang Islam memerintahkan kita maafkan. Maafkanlah. Maafkan. Kan? Kalau kita tak boleh maafkan, kita serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah yang maha pengampun. Kita manusia ni adalah terlalu saya minta maaf tuan-tuan, saya kena berhenti sini. Saya terus buka pada soalan. Kalau sekiranya ada soalan. Saya. Yang pertama berkaitan kita membunuh di dunia ni dan hukuman berlaku di dunia kita gantung kepada mati. Adakah hukuman di dunia ni diampunkan oleh Allah atau hukum di dunia ni dah jalankan? Adakah dia kecualikan daripada hukuman bersalah? Yang kedua berkaitan kita ambil duit orang lah, ambil orang 1,000. Lepas kita minta maaf, dia tak bagi. Dia kata kalau aku nak maafkan kau, satu syarat. Dia kata apa? Pada 1,000 pakai 3,000. Apa hukumnya orang yang duit tu?
adakah dia menyalahi undang-undang Islam atau sebagainya lah. Kalau dia kata kualiti itu bagi apa. Yang ketiga, berkaitan pemimpin lah kita kan general lah, sekarang kita am kan. Pemimpin. Kita pemimpin ni, kita bantu pemimpin ni untuk dia mentadbir negara. Tetapi apabila dia mentadbir negara, dia telah menyeleweng daripada benda yang benda yang salah. Apa hukum kita sebagai penyokong ni? Ada kita terlibat dalam kesalahan atau tidak? Pasal dia tak salah, kita sokong dia. Atau ada terlibat atau tidak? Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang pertama, masalah ni yang bunuh-bunuh, kita bunuh orang. Baik, dia membunuh dan dia telah dihukum di dunia. Adakah dia terlepas siksa azab di hari akhirat? Ya. Dia dikira bertaubat dan dia tidak akan dibalas, tidak akan dihukum di hari akhirat. Kalau memang sungguh dia salah, memang sungguh dia bunuh, lalu dia dibalas bunuh, dia dikira bertaubat, dia dikira tak ada dosa, dan di akhirat dia akan tak ada dosa, akan masuk syurga. Ini. Yang lain-lain itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia memang bunuh, betul salah. Kalau dia tak salah, tiba-tiba dia kena bunuh juga, maka itu adalah banyak sangatlah peluang dia masuk syurganya. Itu pahala, tuan-tuan. Dia tak salah, tiba-tiba dia kena bunuh, dia kena tuduh, dia dizalimi. Itu pahala. Itu peluang dia masuk syurga. Masuk syurga ni macam-macam cara, tuan-tuan. Bukan dengan sembahyang saja. Kena zalim pun masuk syurga. Kena zalim pun. Dia boleh sabar, dia boleh apa. Itu pun adalah antara peluang masuk syurga. Yang kedua adalah masalah ambil hak orang tadi. Ambil orang, dia minta lebih pula. Kita nak minta maaf apa semua, kita ambil 1,000, dia kata boleh 2,000. Ini tak masuk dalam ajaran Islam. Kalau dia minta 2,000, kita bayar 1,000 juga. Hak awak 1,000. Lebih ini haram. Haram. Siapa kata? Allah Ta'ala. Jangan cakap saya kata. Allah Ta'ala kata haram. Itu tak ada kena-mengena. Dalam masalah taubat, dalam masalah maaf, ia adalah Allah. Kita kata ini ajaran Islam, Allah Ta'ala. Kalau saya ambil 1,000, saya bayar 1,000. Yang 2,000 tu haram. Yang 2,000 tu bukan hak awak. Kalau saya bagi, memang jadi sedekah. Tapi pahala saya, awak, itu bukan hak awak. Tak boleh. Dan sekiranya dia nak maafkan, dia kata 2,000, maka itu adalah kezaliman. Orang yang nak maafkan, dia tak boleh buat zalim. Riba ke apa ke, itu zalim lah. Kita masuk, kita kata zalim. Nak maaf pun ada riba, teruk lah. Nak maaf pun ada zalim, tak ada. Macam mana kalau kita dah bayar 1,000? Dah dikira kita dah settle, kita dah tak ada salah. Tanya dia, akal mana belajar macam gini? Kasar sikit lah orang Melaka. Saya ambil 1,000, nak minta 2,000. Ni kitab mana? Tunjuk kitab dengan saya. Ayat dalil Quran mana? Ada? Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Dia buka lah kitab mana pun, daripada mereka sampai kutub utara selatan, tak ada. Kalau kita ambil 1,000 kena bayar 2,000, tak ada. Syaitan pun tak ajar ilmu sebegitu. Ini zalim, ini haram. Kata siapa? Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala. Dah, kalau dia maaf tak maaf, dah selesai. Memaafkan ini bukan kerja manusia. Yang susah-susah, tuan-tuan. Kita dah taubat apa semua, agak-agak Allah Ta'ala ampunkan saya itu, Ustaz. Dah minta taubat, apa masalah? Dah kita kembalikan hak dia, kita ambil 1,000, kita pulang 1,000, betul tuan? Dah selesai. Dia tak nak maaf apa tu, masalah dia lah. Suruh dia balik rumah, suruh dia taubat, suruh dia pula taubat, suruh dia pula betulkan diri dia. Ni masalah engkau ni. Ajar dia pula. Konon dia nak ajar kita kan. Mana? Tak betul, tak betul. Betul, kita betul. Awak ni kena taubat ni, istighfar banyak-banyak. 1,000 pun tak cukup, apa lagi? Apa tamak haloba sangat ke apa? Wah, teruk lah tu dia kena kan. Parah lah tu. Okey, yang kedua. Yang ketiga? Pemimpin tadi, tuan-tuan, yang dia sokong. Pemimpin ni, tuan-tuan,
Memanglah kita pun maklum, dia pun makhluk, kita pun makhluk. Mana-mana pun hari ni akhir zaman, pemimpin semua ada kelemahan, tu kita tak boleh nafikan. Cumanya kita macam mana? Kita wajib memilih pemimpin yang paling layak, yang paling beriman, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran hadis itu. Bila kita dah pilih dia, kita dah niat ikhlas, kita dah betul-betul, kita dah istigharah, itu maka kita lepas tanggungjawab kita. Apa kesalahan dia, apa yang dia buat, itu adalah tanggungjawab dia. Kita tak ada kena-mengena. Sebab kita dah laksanakan kewajipan kita. Sebab tu mengundi itu adalah wajib. Itu kan perintah kerajaan, itu pun perintah Allah Ta'ala. Kita dah pilih, syarat pilih betul tuan-tuan. Jangan salah pangkah pula. Sekarang dia ada dapat lebih, dia pergi yang lebih pula. Yang kurang ditinggalkan. Itu masalah lah tu. Salah itu sendiri tanggung. Memang dia salah pilih. Itu mula dah salah tu memang tanggung lah. Ini kita dah betul. Kita dah betul pangkah, kita dah betul pilih. Tiba-tiba itu dia sendirilah. Sebab amanah kepimpinan ni tak ada siapa boleh paksa. Dia nak jadi calon pun boleh, dia tak nak jadi calon pun tak apa. Tapi ini berebut-rebut tuan-tuan. Ada dekat mana nama tempat Batu ke apa, sampai 10 calon. Orang main nau pula kau. Betul-betul kepala batu tuan-tuan. 10 tu. Nak menang satu je tu, 10. Jadi itu kita pilih. Kita dah betul dah serah. Dia dah. Tu dia tanggung. Apa salah tu? Tak ada. Dia nak jadi pemimpin sangat kan? Kita dah pilih dia. Tapi kalau salah pilih, tu kita kena tanggung jugalah. Itu salah kita, balik pada kita balik. Jadi pastikan tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Selesai? Ya. Dah habis. Alhamdulillah. Ya. Ya tuan-tuan, habis? Ada tuan? Ada. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته